Bagi merafakkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu Wa Taala dalam sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74, petang tadi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan majlis membaca surah Yasin, doa kesyukuran dan sembahyang Fardhu Asar berjemaah. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kesri Kerna Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Majlis juga diselajurkan dengan sembahyang Fardhu Asar berjemaah. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan sembahyang sunat hajat dan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir yang berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Turun hadir yang berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, dan yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya petang tadi juga mengadakan majlis serupa. Majlis membaca surah Yasin, doa kesyukuran dan sembahyang Fardhu Asar berjemaah berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis dimulakan dengan sembahyang Fardhu Asar berjemaah yang diimamkan oleh Pengiran Haji Muhammad Ismail bin Pengiran Haji Tuah, Imam surau tersebut. Juga hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Infokomunikasi, Cyber Security, Strategi dan Korporat. Usaha dan langkah negara Brunei Darussalam berdepan dan menangani penularan wabak COVID-19 mendapat pengiktirafan dan disanjung tinggi apabila lebih 2 bulan negara kekal tiada kes aktif jangkitan dilaporkan. Puan Yang Terutama The Right Honourable Patricia Scotland QC, Setiausaha Agung Commonwealth, semasa ditemubual oleh RTB melalui Skype berkata, apa yang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerajaan lakukan bagi meletakkan kepentingan dan keselamatan rakyat sebagai keutamaan adalah amat menakjubkan dan perlu dicontohi. Brunei is one of the few countries that has experienced positive economic growth this year, and although the growth rate has dropped, it has still continued. It's still about 1.29, although it was 3.8 last year. Intra-Commonwealth trade is a significant part of Brunei Darussalam's economy. In 2018, Commonwealth countries accounted for 1/3 of Brunei's trade, both imports and exports. And while the global outlook looks bleak, between 2010 and 2018, we saw a growth in services in our Commonwealth by about 8%, when the rest of the world was doing 5.5%. So we think we can leverage this intra-Commonwealth advantage to push our intra-Commonwealth trade up higher. We're hoping that by 2030 we might push it to about 2 trillion.
We have a lot to do, but this connectivity agenda, and Brunei Darussalam is part of that. We are certainly hoping that some of the things that Brunei Darussalam has done can be emulated by some of our other countries, because Brunei has radically changed and modernized your economy, and some of the lessons that you have been able to learn, those are the lessons that we need to share amongst ourselves. Same with Puan Yang Terutama The Right Honourable juga menyembahkan sembah ucapan khas bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-74. I can speak directly, so say, Your Majesty, the Sultan of Brunei Darussalam, I am so pleased to be able to wish you a happy 74th birthday. And I offer my very best wishes for your continued good health and peace. Your Majesty, as is customary when celebrating a birthday, I take this opportunity to acknowledge and commemorate your life and achievements, particularly since assuming the mantle of leadership of your beautiful country 52 years ago. I commend your foresight and leadership while guiding your country to independence, which was achieved in 1984 when Brunei Darussalam also joined the Commonwealth family of nations. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan tiada kes jangkitan baharu COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan hari ini, tiada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 477 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,338 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 224 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 35,469 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Kompetensi dan kecekapan pentadbiran serta kepimpinan warga perkhidmatan awam adalah penting ke arah mencapai perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74, berita Perdana malam ini membawakan sembah ucapan khas daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam. Kita ikuti sembah ucapan khas tersebut. It is with great pleasure and honor that I extend on behalf of His Majesty Sultan Haytham bin Tariq, the Sultan of Oman, and the people of the Sultanate of Oman, the warmest congratulations and best wishes to His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, the Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam, and to the members of the royal family, and to the government and people of Brunei Darussalam on the auspicious occasion of the 74th birthday anniversary of His Majesty. May Allah subhanahu wa ta'ala grant His Majesty long-lasting good health, happiness, prosperity, success, and may the brotherly people of Brunei always enjoy continued progress and stability.
Since the establishment of the diplomatic ties between the Sultanate of Oman and Brunei Darussalam in the 1984, great progress has been registered in our bilateral relation, highly by frequent exchange of high-level visits and fruitful results in cooperation in various fields. Today, we are proud that our two sultanates share common interest in a wide range cooperation. We hope that the already cordial friendship and relationship between the two countries will flourish further, and we will share more fields of cooperation in economics, trade, defense, and other various fields of cooperation. We cooperate a lot also in education, especially in the Arabic language, and we have been doing a lot of good cooperation in various fields. May His Majesty enjoy the best of health, happiness, and long life. May the country and the people of Brunei Darussalam always be in peace, harmony, and prosperity. I would like to convey warmest congratulations and best wishes from President Halimah Yacob and Prime Minister Lee Hsien Loong to His Majesty Sultan Haji Al-Sana Bolkiah Muizzuddin Wa'adillah, the Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam, on the occasion of His Majesty's 74th birthday. Under His Majesty's steadfast leadership, the unique and irreplaceable relationship between Singapore and Brunei has grown from strength to strength. We have maintained and deepened the traditional pillars of our bilateral defense and financial cooperation while developing our relationship in numerous other sectors. We announced a joint working group on agri-food collaboration last October, and our judiciaries are also engaging each other more frequently to exchange experiences and insights. These initiatives show that even though our relationship is robust and deep-rooted, we continue to work to bring it to greater heights. The COVID-19 pandemic has posed grave challenges to countries around the world. Nonetheless, under His Majesty's steady guiding hand, Brunei has done an extraordinary job in containing and managing the situation and stands as a shining example of enlightened and pragmatic leadership in the region. Brunei's success in confronting COVID-19 would not have been possible without the remarkable relationship of trust and gratitude between His Majesty and the Bruneian people. Under His Majesty's wise leadership, I am confident that Brunei will be able to boldly face the challenges of the future with optimism. In closing, let me once again personally wish His Majesty continued good health, happiness, and every success for the future. My very best wishes to His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizzuddin Wa'adillah, Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, on the occasion of his 74th birthday. This year has been a difficult year for the people of Brunei and in Australia, as it is over the world. I commend the efforts of His Majesty's government in getting the virus under control in Brunei. Sadly, lives have been lost, but surely the decisive and early actions of His Majesty's government have prevented further loss of life. Australia is committed to working with Brunei and all other ASEAN countries to support health security and economic recovery across the region. During the years of His Majesty's leadership, we have seen the warm relationship between Australia and Brunei flourish at all levels. I am confident that under his leadership between our two countries, the relationship will continue to flourish. I wish to convey my very best wishes and felicitations of the Government of Australia to His Majesty on the occasion of his birthday. And on a personal note, as my family and I will soon be leaving Brunei, I wish to thank His Majesty's government for the strong support and friendship they have shown Australia and to me during those 4 years. I wish His Majesty continuing good health and every success as he leads Brunei into the future. I, on behalf of the Honourable President and the Prime Minister of Bangladesh, convey the best wishes and heartiest compliments to His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizzuddin Wa'adillah Ibn Al Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam on the occasion of His Majesty's 74th birthday. His Majesty's birthday falls on 15 July
and it is a special day for all of us living in Brunei, both the Bruneians and the foreigners. The year 2020 has arrived with a big jolt to the world. The year will go down in human history as a period of great tragedy and pain. The world has been struck with a global pandemic called COVID-19. It has not spared a single nation state from its aggression. The world is trying to invent a permanent cure to this virus in the form of a vaccine. Brunei is also no exception to this human suffering. But under the wise and sagacious leadership of His Majesty the Sultan, Brunei has dealt with this pandemic with extraordinary resilience. Brunei is a success story which serves as a good example of sustainable healthcare system and people's deep loyalty to their ruler. The Bangladeshi expatriates in Brunei express deep gratitude to His Majesty for his kindness and warm feelings toward them in these difficult times. The government has made no difference in treating corona patients, whether they are Bruneians or non-Bruneians. There are many expatriates whose visas have expired and they cannot go back to their home countries. It is really commendable and gratifying that Brunei is still protecting them with care, affection, and even employment. This has been possible due to the magnanimity of His Majesty the Sultan. We all pray that once situation improves, they can return back to their home countries safe, sound, and happy. I and my countrymen in Brunei offer from the bottom of our hearts prayers to the Almighty Allah that He grant the Sultan Haji Hassan al-Bolkiah the best of both body and mind in the years ahead to serve his people in particular and the mankind in general in his chosen path. We also pray for the prosperity, happiness, and good health of Her Majesty and all members of the royal family on the proud occasion of His Majesty's birthday. Happy birthday to Your Majesty the Sultan. May Your Majesty live long and give us your blessings too on the event of your birthday. Perkhidmatan awam merupakan nadi dan jentera utama dalam menggerakkan pembangunan negara dan memelihara kesejahteraan rakyat. Kompetensi dan kecekapan pentadbiran serta kepimpinan warga perkhidmatan awam adalah penting ke arah mencapai perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Ini termasuk menjana idea-idea baharu bagi memacu penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Budaya kerja yang berpaksikan inovatif, responsif dan integriti merupakan kunci kepada pengupayaan sumber tenaga manusia sektor awam di negara ini. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Bagi memastikan pengurusan perkhidmatan awam yang dijalankan secara bersistematik ke bawah Dunia Mahamudia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa peka mengikuti perkembangan prestasi dan institusi perkhidmatan awam dari sudut perkhidmatannya. Ini termasuk berkenan berangkat membuat beberapa lawatan secara rasmi dan tidak rasmi ke kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Alhamdulillah, bila dilihat selaku rakyat, Jelatan Negara Brunei Darussalam yang sedang berkhidmat di dalam perkhidmatan awam, kewibawaan baginda itu memang jelas dan nyata. Apatah lagi daripada aspek keagamaan bahawa diri sendiri banyak menitik beratkan tentang akhlak, tentang moral. Itu kena tanai, kita laksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan penuh dedikasi dan penuh amanah. Ke bawah Duli selalu buktikan kepada Ketani ialah dengan turun sendiri melawat ke jabatan-jabatan, kementerian-kementerian. Apa yang ingin baginda lihat itu adalah warga perkhidmatan awam itu sentiasa terus kreatif, inovatif. Di dalam pentadbiran ke bawah Duli, baginda juga mengamalkan sifat ikhlas, amanah, jujur, adil dan bijaksana. Dan perkara ini setentunya memberi inspirasi kepada rakyat sebagai teladan di dalam mendukung sepenuhnya ke arah pencapaian matlamat Wawasan Brunei 2035. Tidak dinafikan, warga perkhidmatan awam adalah pengurus, pemudah cara dan malah agen kepada perubahan yang menjadi teras utama untuk kemajuan sesebuah negara.
Ini termasuk memiliki disiplin yang tinggi dan kesungguhan dalam memainkan peranan masing-masing sebagai penjawat awam yang menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan penghasilan negara. Kebijaksanaan dan kewibawaan baginda dalam mentadbir dan memimpin telah membawa negara Brunei Darussalam dikenali dan dihormati di mata dunia. Sebagai salah seorang perkhidmatan awam, kita haruslah mempunyai sikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Jika sekiranya kita ni ada bekerja dalam satu pasukan, semua berfungsi, senang dilaksanakan supaya kita ni dapat mencapai apa objektif dan tujuan kita ni sebagai satu organisasi. Ke arah mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran awam di negara ini, selain menghargai dan memotivasikan penjawat awam, Anugerah Perkhidmatan Awam diadakan sebagai salah satu strategi kerajaan ke bawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menggalakkan inovasi dalam urus tadbir dan meningkatkan profesionalisme dalam perkhidmatan awam. Dengan visi perkhidmatan awam yang inovatif, dinamik dan progresif, setentunya Jabatan Perkhidmatan Awam akan dapat melaksanakan bidang tumpuan strategik, iaitu kepimpinan yang inovatif dan kompeten, dasar manusia yang kukuh dan pengurusan sumber manusia yang cemerlang. Sembah ucapan dan doa dari segenap lapisan masyarakat di negara ini sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 menunjukkan kasih sayang dan taat setia terhadap baginda. Semoga baginda dilanjutkan usia dan kekal kara memerintah negara. Itulah antara sembah ucapan dan doa yang dirakamkan dari penduduk dan rakyat di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adimhu mutamatti'an bitulil baqa. Amin. Dawajan bitijan as-sihhati wal hana. Amin. Allahumma atil umrahu muslihan lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad. Amin. Wa balligh maqasidahu li tariqil huda wal rasyad. Amin. Ya Allah, kekalkanlah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan kami. Amin. Dengan mahkota kesihatan dan kebahagiaan. Amin. Ya Allah, lanjutkanlah usia baginda dalam berbuat kebajikan kepada rakyat dan negara. Amin. Dan makbulkanlah hasrat baginda dalam mendapatkan hidayat dan petunjuk-Mu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik daripada penghulu mukim, pemangku penghulu mukim, ketua-ketua kampung, pemangku ketua kampung daerah Tutong, dengan penuh hormat dan sembah takzim menyembahkan ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Saifuddin Sadul Hariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Kami daripada puak-puak dan masyarakat daerah Tutong ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Kami Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam merafak sembah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Semoga kekal kara memerintah negara. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Jerayawara bagi pelaksanaan Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020 atau Exit and Entry Charges Order 2020 yang diungkayahkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi diteruskan pagi tadi di kementerian berkenaan. Antara yang hadir yang berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun dan yang berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara.
Negara Brunei Darussalam masih berada dalam monsun barat daya di mana keadaan angin secara amnya bertiup dari arah barat daya. Pada musim barat daya, keadaan atmosfera pada kebiasaannya adalah agak stabil dan aktiviti kejadian ribut petir menjadi berkurangan jika dibandingkan semasa monsun peralihan pada bulan April dan Mei. Musim barat daya biasanya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa kemuncak musim ini iaitu sekitar bulan Ogos, negara kebiasaannya akan mengalami keadaan berjerebu disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia Tenggara. Data kaji cuaca terakhir menunjukkan tidak ada sistem ribut tropika dikesan di rantau kita pada masa ini. Manakala ramalan cuaca bagi beberapa hari akan datang masih dipengaruhi oleh kesan angin tempatan dengan pembentukan hujan dan hujan berpetir di kawasan pedalaman pada waktu petang dan bergerak menuju kawasan laut pada akhir petang atau awal malam. Hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala lebat dan berangin dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Ramalan keadaan ombak bagi beberapa hari akan datang berada di paras sedikit iaitu di bawah 0.6 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan risiko banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan juga bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin. Para pemandu kenderaan dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan mengambil langkah-langkah awal atau perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Jabatan Kaji Cuaca akan terus memantau keadaan cuaca dari semasa ke semasa dan akan mengeluarkan nasihat dan amaran cuaca jika perlu. Maklumat lanjut mengenai keadaan cuaca terkini, layari laman sesawang www.met.gov.bn atau mengikuti laman Facebook @BruneiWeather, Instagram @BruneiWeather dan aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi peramal kaji cuaca melalui talian cuaca 114. Seorang lelaki tempatan mengaku bersalah atas tuduhan di bawah bab 354 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi kesalahan mencabul kehormatan mangsa di bawah umur. Awangku Ibrahim bin Pengiran Badar berumur 39 tahun didapati melakukan kesalahan tersebut pada 30 November 2019 di kawasan tempat letak kereta Taman Rekreasi Rimba. Tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun dan sebatan. Kes akan disebut semula pada hari Isnin 20 Julai 2020.